Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi cikgu untuk kali ini, iaitu di mana cikgu akan berkongsi dengan kamu di bab 5 tingkatan 3, iaitu pentadbiran barat di Sarawak dan juga di Sabah. Kan, untuk kali ini kita kepada 5.4, iaitu bentuk pentadbiran barat di Sarawak dan juga Sabah. Ini adalah tajuk terakhirlah dalam bab 5 ni. Okey, jadi di sini ingin bila kita menyentuh mengenai pentadbiran barat di di Sarawak dan juga di Sabah, dan kita boleh lihatlah bagaimana perluasan kuasa oleh dinasti Brooke di Sarawak dan SBUB di Sabah telah membawa kepada kita kata menyebabkan Sarawak dan Sabah ni telah dieksploitasi ekonominya oleh kuasa barat ini. Malah berlaku perubahan di dalam pentadbiran yang kita kata memberi kesan jugalah kepada masyarakat setempat. Jadi untuk 5.4 kita lihatlah bentuk pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Kan kalau kita menyentuh mengenai bentuk pentadbiran ni, kita boleh lihatlah di mana usaha untuk mematapkan pentadbiran mereka di sini telah kita kata di Sarawak dengan Sabah ni, SBUB dan juga dinasti Brooke, iaitu dinasti Brooke di Sarawak, SBUB di Sabah, telah memantapkan pentadbiran di Sarawak dengan Sabah dengan kelima-lima aspek ni. Kita akan lihatlah kepada kelima-lima aspek ni. Okey, yang pertama adalah pembahagian wilayah. Dan ini pembahagian wilayah ni. Yang kedua ialah pengekalan golongan elit tempatan. Yang ketiga, pentadbiran yang berhierarki. Yang keempat, pentadbiran berasaskan kaum. Dan yang akhir sekali, yang kelima ialah perundangan. Jadi kita akan lihat satu persatulah bagaimana usaha British dalam memantapkan pentadbiran di Sarawak dan juga di Sabah. Okey, kita pergi dulu yang pertama, iaitu pembahagian wilayah di Sarawak. Kan? Okey, pembahagian wilayah di Sarawak ni, semasa awal Raja Brooke membahagikan Sarawak, Raja Brooke memerintah, dia telah membahagikan Sarawak kepada 3 bahagian. 3 bahagian ni kita lihat untuk memudahkan pentadbirannya. Ini yang kita lihat ni, 3 bahagian ni, yang awal ni. Kemudiannya Charles Brooke, semasa pemerintahan Charles Brooke, dia telah menambahkan 2 bahagian, iaitu pada tahun 1885 dan 1890. Jadi kita kena faham. Okey, pada Sarawak ni telah dibahagikan, peringkat awal dibahagikan kepada 3 bahagian saja untuk memudahkan pentadbirannya. Tapi kemudiannya Charles Brooke telah menambah lagi kepada 2 bahagian. Sebab tu di Sarawak pembahagian wilayah dia ada 5 bahagian. Kan 3 campur 2 ni jadi 5 bahagian. Dan setiap bahagian ni, dalam peta ni boleh tengok juga setiap bahagian ni dia akan dipecahkan kepada daerah dan juga kampung. Jadi di dalam bahagian ni pula ada pula daerah dan juga kampung. Dan masa pemerintahan kekuasaan dinasti Brooke ni, yang menjadi asas pemilikan dan kekuasaan dia adalah berasaskan kepada sempadan kawasan dia. Kawasan yang dimiliki itulah sempadan kawasan dia. Kalau sebelum tu lebih kepada amalan percukaian. Kan? Tapi semasa dinasti Brooke ni, dia dah lebih kepada sempadan kawasan. Kan, okey. So kita kena ingat di sini di mana awal Brooke dia bahagi kepada 3 bahagian. Kemudian Charles Brooke telah menambah lagi kepada 2 bahagian. Jadi kita ada 5 bahagian bahagian di dalam pentadbiran di Sarawak ni. Dipecahkan kepada 5 bahagian lah maksudnya. Dan pemilikan dan kekuasaan Brooke berdasarkan kepada sempadan kawasan. Okey, kita lihat sikit pada peta kawasan-kawasan ni, di mana bahagian kita tengok bahagian yang pertama kita tengok Sungai Sarawak dan Sadok. Kita belajar apa sebelum ni, bahagian perluasan kuasa, di mana James Brooke memulakan menapakkan kuasa ni, kita lihat di Kuching lepas tu pula kita tengok dia makin merebak. Dulu asalnya dekat bahagian ekor ni je. Tapi kemudian dia merebak ke bahagian yang kedua, iaitu Batang Lupa, Saribas, Kalaka dan Simanggang. Kemudian bahagian yang ketiga, iaitu Sungai Rajang, Oya, Mukah, Bintulu dan Matu. Manakala bahagian yang keempat pula adalah Sungai Baram.
Dan akhir sekali nombor 5 iaitu bahagian yang kelima iaitu limbang, terusan dan juga lawas. Ini yang kita kata pembahagian wilayah yang berlaku di Sarawak. So, kita lihat pula pembahagian wilayah yang berlaku di Sabah. Macam mana pula di Sabah? Okey, kalau di Sarawak tadi dibahagikan kepada 5 bahagian. Dia menggunakan istilah bahagian. Okey, tapi dekat di Sabah pula, di bawah pemerintahan SBUB menggunakan residensi. Jadi pada peringkat awal, SBUB ni ada 2 residensi je. 2 residensi ni kita boleh lihat daripada peta Sabah kat sebelah ni, di mana kalau kita tengok pada peta Sabah ni, kita kat tengah-tengah ni kan, kita kita bahagikan dia kepada 2. Iaitu satu pantai timur dan satu lagi pantai barat. Itu dari peringkat awal tu. 2 residensi peringkat awal ni, dia hanya ada residensi pantai timur dan pantai barat. Pantai timur pada waktu ni, dia berpusat di Sandakan. Manakala pantai barat pula, dia berpusat dia dekat Jesselton. Okey. Kemudiannya, awal tu 2 residensinya. Kemudian 1922, kawasan pentadbiran dia dah ada 5 residensi dah. Jadi sebelum ni kita nampak pantai timur dengan pantai barat je. Sekarang ni kita lihat dia dah ada 5 tambahan kepada residensi Kudat, residensi Tawau dan residensi pedalaman. So semua ada 5 juga bahagian dia, sama macam Sarawak. Okey, kelima-lima residensi ni kan. Okey, ke semua ni lah ni residensi ni kan. Okey, di dalamnya ada 17 daerah yang berada dalam kesemua residensi ni lah. Dan residensi ni diketuai oleh residen. Di mana daerah pula kan di dalam residensi diketuai oleh residen. Di dalam residensi tu ada daerah kan. Okey, daerah pula dibantu oleh pegawai daerah. Manakala pegawai daerah pula ni dibantu oleh penolong pegawai daerah. Itu kita nampak hierarki dia lah. Nanti kita akan pergilah cerita juga mengenai bagaimana kita kata yang dinyatakan dengan pentadbiran berhierarki tu. Dan pegawai-pegawai yang dilantik inilah kan, sama residen ke, pegawai daerah ke kan. Okey, pegawai-pegawai ni biasanya berbangsa Inggeris ataupun Eropah. Okey, jadi ini pembahagian wilayah di Sabah. Jadi kita kena faham pembahagian wilayah di Sabah pula asalnya dia bagi pada 2 residensi je. Pantai barat, pantai timur. Kan? Kemudiannya ditambah kepada jadi semua 3 lagi, iaitu yang menyebabkan dia jadi 5. Tambahan Kudat, Tawau dengan pedalaman. Okey. Now kita lihat kepada nombor 2 iaitu pengekalan pentadbir pembesar tempatan. Okey, kita lihat dulu di Sarawak. Di Sarawak, dinasti Brooke ni dia melibatkan kalangan pembesar tempatan di atas nama Dasar Amanah tu. Jadi ingat dinasti Brooke ni dia melibatkan pembesar tempatan. Dan dasar ni, yang dasar amanah ni digunakan untuk mengisi kekurangan pegawai Eropah yang jumlahnya kecil. Biasanya kita kata dia punya pentadbir atasan ni adalah terdiri daripada pegawai-pegawai Eropah. Tapi bila berlaku kekurangan pegawai Eropah, baru diisi dengan pembesar tempatan. Kan? Pelibatan tempatan, maknanya orang tempatan ni biasanya bukan orang sembarangan lah. Mereka ni terdiri daripada kalangan datu. Antaranya iaitu kita adalah macam Datu Patinggi, Datu Bandar, Datu Temenggung, dan ditambah lagi 2 jawatan baru iaitu Datu Imam dan juga Datu Hakim. Ini antara datu lah yang memegang jawatan di dalam pentadbiran di Sarawak. Okay. Selain daripada tu, gelaran baru juga telah diwujudkan semasa Charles Wyner Brooke. Okey, apa gelaran baru yang diwujudkan ni? Maka pada waktu tu adalah Datu Menteri, Datu Pahlawan, Datu Bentara dan juga Datu Amat. Ini adalah 4 ni adalah jawatan ataupun gelaran baru yang diwujudkan oleh Charles Wyner Brooke.
Okay. Okey. Kemudian, para pembesar tidak lagi dibenarkan kutip cukai. Sebab apa? Sebab sekarang di bawah pentadbiran British, di bawah pentadbiran dinasti Brooke. Maka pembesar-pembesar ni tidak boleh lagi mengutip cukai. Sebaliknya, sebab dia orang tak ada kutip cukai kan. Maka mereka ni diberi gaji dan juga peranan untuk membantu pentadbiran. Itulah dia. Dan kemudiannya, selagi undang-undang ni, tempatan dengan adat ni, tidak bercanggah dengan sistem barat, maka dia akan kekal, boleh digunakan. Itu di Sarawak. Okey. Kita lihat pula di Sabah. Okey. Di Sabah, SBUB telah membahagikan ketua-ketua peribumi ni kepada kategori. Satu, kategori yang diakui. Dan yang kedua, ketua yang tidak diakui. Jadi dia ada dua. Satu, ketua yang diakui. Dan yang kedua, ketua yang tidak diakui. Okey. Ketua anak negeri pula diakui, diserapkan ke dalam sistem pentadbiran SBUB. Bila diserapkan di dalam pentadbiran, macam ketua anak negeri ni sebab dia diakui, maka dia dibayarlah gaji, sementara ketua anak negeri yang tidak diakui ni tak dibayar gaji. Ingat, yang diakui dibayar gaji, yang tak diakui tak dibayar gaji. Dan institusi peribumi yang utama pada waktu ni ialah institusi ketua anak negeri, ketua kampung ataupun orang tua dan juga mahkamah anak negeri. Dan ketua bergaji pula. Ketua bergaji ni akan memelihara keamanan dan peraturan serta mengutip cukai kepala dan mentadbir keadilan. Ini tugaslah kita kata ketua yang bergaji ni. Okey, kita lihat pula kepada ketua anak negeri tadi. Ketua anak negeri tadi kita kenali dia juga sebagai OKK ataupun orang kaya-kaya. Kan kita dah belajar sebelum ni kan tentang OKK kan, orang kaya, iaitu juga dikenal sebagai ketua anak negeri. Mereka ni membantu pegawai daerah untuk menjalankan pentadbiran di peringkat daerah. Kekurangan pegawai kan, maka diselitlah dengan orang kaya-kaya ni ataupun ketua anak negeri ni. Dan ketua anak negeri juga dilantik menjadi hakim di mahkamah anak negeri. Dan tugasnya adalah untuk menjaga keamanan daerah mereka, pungut cukai dan uruskan pentadbiran. Dan uruskan pentadbiran pengadilan. Iaitu dia sebagai, tugasnya sebagai pembantu magistrat lah di sini. Okay. Itu tentang pengekalan kuasa pembesar tempatan. Kita lihat pembesar tempatan masih lagi diberi kuasa sama ada di Sarawak ataupun di Sabah. Cuma dia adalah cara-cara dia macam mana pembesar tempatan tu diletakkan di dalam pentadbiran. Okey. Itu tentang yang kedua iaitu pengekalan pentadbiran tempatan. So sekarang kita lihat pula tentang pentadbiran berhierarki, iaitu kita mulakan dulu di Sarawak. Okey, kita tengok dulu untuk Sarawak, untuk negeri Sarawak macam mana. Okey, untuk Sarawak, Raja Brooke mengetuai pentadbiran di Sarawak. Kalau kita lihat kepada carta organisasi pentadbiran, kita nampak di atas sekali adalah Raja. Raja ni adalah Raja Brooke lah. Jadi dia mengetuai pentadbiran di Sarawak, di mana Raja Brooke ni, dia akan dibantu oleh dua majlis di sini, iaitu Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri. Dan di bahagian pula, pentadbiran di peringkat bahagian akan diketuai oleh residen. Dan residen ni, residen mengetuai bahagian. Bahagian ni kita boleh lihat lah, ni lah macam Kuching, Simanggang, Sibu, Marudi dan juga Lawas. Dan kita tahu kan bahagian tadi kita dah cerita mengenai dia ada berapa bahagian? 5 bahagian kan. Okey, jadi di setiap bahagian ni pula akan dibahagikan kepada daerah. Dan kemudian daerah pula nanti di bawahnya pula adalah kampung. Tapi kalau kita lihat di sini, daerah ni, setiap daerah ni dia akan diketuai oleh pegawai daerah. Jadi pegawai daerah adalah ketua kepada daerah, dan di mana di peringkat kampung pula, penghulu lah yang akan menjadi ketua bagi sama ada satu ataupun lebih kampung. Lebih daripada satu.
Jadi ini yang kita kata pentadbiran yang berhierarki. Kita nampak mana Raja Brooke dibantu oleh Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri, di mana di bawah dia dalam pentadbiran di peringkat bahagian diketuai oleh residen kan. Lepas tu di bawah bahagian pula kita lihat ada daerah yang diketuai oleh pegawai daerah, dan kampung bawah sekali, dan kampung ni diketuai oleh penghulu. Okey, ini adalah pentadbiran berhierarki di Sarawak. Okey, kita lihat pula di Sabah. Okey, pentadbiran hierarki di Sabah. Sabah ni dia akan melibatkan SBUB lah. Okey, kita lihat pula pentadbiran yang berhierarki di Sabah pula. Pentadbiran berhierarki di Sabah ni, gambar raja bawah carta organisasi pentadbiran SBUB kita boleh lihat di sini, di mana dia untuk SBUB dia akan diketuai oleh gubernur. Di sini gubernur. Di mana gubernur ni akan bertanggungjawab kepada lembaga pengarah syarikat di London. Di sini lembaga pengarah syarikat di London. Dan dalam pentadbiran SBUB ditubuhkan Majlis Penasihat pada 1883. Ini Majlis Penasihat di sini, di mana Majlis Penasihat ni adalah untuk menasihati gubernur dalam hal ehwal pentadbiran. Jadi kalau kita tengok pentadbiran di bawah gubernur pula, dia ada setiausaha kerajaan. Di bawah setiausaha kerajaan akan ada ketua jabatan dan residen. Di mana di bawah residen akan ada pegawai daerah, kemudian di bawah pegawai daerah akan ada ketua anak negeri, dan di bawah sekali adalah ketua kampung. Jadi ini adalah pentadbiran berhierarki di Sabah. Kan? So kita nampak tadilah perbandingan lah macam mana di Sarawak iaitu diterajui oleh Raja Brooke, manakala di Sabah pula diterajui oleh gubernur, di mana di bawah pentadbiran SBUB. Okey, itu untuk pentadbiran yang berhierarki di Sabah, di Sarawak dan juga Sabah. So sekarang kita pergi pula kepada pentadbiran berasaskan kaum. Okey. Bila kita sebut mengenai pentadbiran berasaskan kaum, kita akan lihatlah kepada Sarawak dan Sabah juga. Kita pergi dulu kepada Sarawak. Di sini secara langsung kita boleh nampak jugalah perbandingan antara kedua-dua ni. Di Sarawak di bawah dinasti Brooke telah mengamalkan sistem pecah dan perintah. Dan malah dia telah mengkategorikan masyarakat ni dikelompokkan ikut Melayu, Iban dan juga Cina. Sebab dia kita kata dia gunakan sistem pecah dan perintah, dia kelompokkan orang Melayu, Iban dan Cina. Di sini kita lihat kalau kita tengok orang Melayu ni dia akan terlibat di dalam pentadbiran. Manakala orang Cina pula akan terlibat di dalam ekonomi. Dan orang Iban pula dalam keselamatan dan ketenteraan. Ini yang telah dikelompokkan oleh dinasti Brooke yang melibatkan orang Melayu, Iban dan juga orang Cina. Bila Charles Brooke pula memerintah, semasa Charles Brooke memerintah, beliau juga telah mewujudkan jawatan tertinggi masyarakat Iban, iaitu Temenggung. So kayaknya jawatan tertinggi orang Iban ni, jawatan tertinggi dia akan dapat gelaran Temenggung. Dan bagi orang Cina pula, dia ada jawatan kapitan dan juga kangcu. Ingat untuk Temenggung orang Iban, untuk kapitan dan kangcu adalah orang Cina sini. Ini antara ni lah perbezaan antaranya. Kemudian kita lihat pula Sabah. Sabah pentadbirannya berasaskan kepada berasaskan peribumi di Sabah. Jadi pentadbir dikenali sebagai penolong pegawai daerah. Jadi secara tak langsung ini telah memberi kesanlah kepada pentadbiran kerajaan peringkat tempatan. Ketua-ketua etnik pula dilihat berperanan dan dipilih berdasarkan kepada dua aspek ni. Satu personaliti dan yang keduanya adalah kepakaran. Jadi ketua-ketua etnik ni bila dia nak dipilih itu berdasarkan kepada personality dan juga kepakaran. Itu dekat yang tadi dekat Sarawak, dan yang baru cikgu cerita tadi tentang Sabah. Kita pergi pula bahagian perundangan.
Jadi kita lihat pula perundangan di Sabah dan juga perundangan di Sarawak. Okey, untuk perundangan di Sarawak dulu. Perundangan di Sarawak ni, Undang-Undang 8 Perkara telah diperkenalkan pada Januari 1842. Ini Undang-Undang 8 Perkara. Kemudian mahkamah diwujudkan. Di mana bila mahkamah diwujudkan, yang adili dia adalah raja dan dibantu ketua magistrat. Raja ni siapa? Bukan raja tempatan ke apa. Raja ni bermaksud Raja Brooke lah. Selain daripada tu, di bahagian pula kan. Okey, di setiap bahagian pula diwujudkan pula mahkamah residen. Kita tahu kan bahagian ketua dia adalah residen kan. Jadi diwujudkan pula mahkamah residen di setiap bahagian. Dan residen itulah sebagai apa? Magistrat dia. Dan kemudiannya mahkamah adat pula. Mahkamah adat diwujudkan bagi mengadili kesalahan masyarakat tempatan yang berkaitan dengan adat tempatan lah. Jadi yang berkaitan dengan masyarakat tempatan ni, adat lah yang berminta mengenai adat, maka dia akan merujuk kepada mahkamah adat. Malah pada 1911, Mahkamah Cina juga diwujudkan di Kuching. Sebab apa pula wujud Mahkamah Cina pun? Mahkamah Cina pun ada diwujudkan di Kuching ni, semata-mata untuk menangani dan mengurus hal ehwal dan kes yang melibatkan masyarakat Cina. Jadi wujudlah Mahkamah Cina. Jadi kita ingat di Sarawak kita ada Undang-Undang 8 Perkara. Mula diperkenalkan. Kalau mahkamah pula mula diperkenalkan, diadili oleh siapa tadi? Raja yang dibantu oleh ketua magistrat. Manakala mahkamah residen pula di bahagian. Lepas tu mahkamah adat pula yang untuk kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat tempatan. Mengadililah kesalahan yang dilakukan. Dan akhirnya mahkamah Cina diwujudkan di situ juga. Dan untuk apa? Untuk mengurus hal ehwal yang melibatkan orang Cina. Okey. Dan yang tu di Sabah pula. Kita lihat di Sabah pula. Sabah pula dari segi perundangan, dia menggunakan undang-undang barat dan undang-undang tempatan. Malah di Sabah diwujudkan mahkamah magistrat dan mahkamah anak tinggi. So, ada dua mahkamah sinilah. Mahkamah magistrat dan mahkamah anak tinggi. Okey. Mahkamah magistrat ni dia menggunakan undang-undang barat. Manakala dia pula akan diadili oleh siapa? Pegawai daerah. Ini mahkamah magistrat. Dia guna undang-undang barat dan akan diadili oleh pegawai daerah. Manakala mahkamah anak negeri pula diadili oleh ketua anak negeri ataupun apa? Orang kaya-kaya. Ataupun singkatannya apa tadi? OKK. Jadi itu kita lihat pula dalam bidang dalam bahagian perundangan, bagaimana perundangan di Sarawak, pentadbiran dia di Sarawak, dan bagaimana pula pentadbiran perundangan di Sabah. Jadi kita bolehlah lihat dari sini kan, kita boleh lihat jugalah perbezaan antara persamaan dan perbezaan antara Sarawak dan Sabah semasa British ataupun semasa dinasti Brooke dan SPUB cuba memantapkan pentadbiran mereka di kedua-dua buah negeri ini. Okey, jadi itu je akhirnya. Kalau 5 ni sampai perundangan ni, maksudnya ini yang terakhirlah untuk bahagian ni. Jadi kita dah selesai pun untuk bab 5 bahagian 5.4, iaitu yang melibatkan bentuk pentadbiran barat di Sarawak dan juga Sabah. Jadi cikgu harap apa yang cikgu terangkan ni akan dapat dimanfaatkan oleh kamu semua, dan harap kamu boleh dapat kuasailah dengan baik. Kan? Jadi secara tak langsung cikgu harap kamu dapatlah membuat rumusan di mana bagaimana pentadbiran bentuk pentadbiran barat di Sarawak dan juga di Sabah. Kan, akhir kata daripada cikgu suka menggunakan kata aspire ni, di mana aspire kita lihat di situ, untuk dapat A dalam sejarah kita mestilah pasak ingatan kita betul-betul, kerana itulah rahsia eksklusif kita untuk A dalam sejarah.
Jadi diharapkan semoga apa yang dikongsi dapat dimanfaatkan bersama dan usaha kita akan diberkati olehnya. Dan cikgu berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita berjumpa di lain sesi. So sekian, terima kasih. So jaga kesihatan diri semua ya. Okey, di sini dulu daripada cikgu. Bye.